عن ذكره الغافلون. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, kita akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah mulai ayat yang ke-102 yang insya-Allah akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Hanafi bin Abdul Rahman dan insya-Allah terjemahannya akan disampaikan oleh Ustaz Mustafa bin Kamil. Majlis dengan hormat ta'zimnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة إنما نحن فتنة فلا تكفر إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون. Aku berlindung dengan Allah dari gangguan syaitan yang direjam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Mereka yakni membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir, yakni dengan amalan sihirnya, kerana mereka lah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut di negeri Babil yakni Babylon. Sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cobaan yakni untuk menguji imanmu. Oleh itu janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya. Dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari dari mereka berdua, iaitu ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya. Padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat, yakni atau membahayakan dengan sihir itu seseorang pun, melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka, yakni kaum Yahudi itu, telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka kalaulah mereka mengetahui. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون. Dan kalau sebenarnya mereka itu tetap beriman dan bertakwa, nescaya mereka akan mendapat pahala sesungguhnya. Pahala dari sisi Allah itu adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وقولوا انظرنا واسمعون وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'ina, yakni ketika kamu berkata-kata dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya katakanlah unzurna, dan dengarlah kamu yakni segala perintah dengan sebulat hati menerimanya. Dan ingatlah bahawa orang-orang kafir itu akan beroleh azab seksa
yang tidak terperi sakitnya. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga dari orang-orang yang musyrik tidak suka kiranya diturunkan kepada kamu sedikit dari kebaikan, yakni atau wahyu dari Tuhan kamu. Padahal Allah berhak menentukan rahmatnya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah jugalah yang mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, melainkan apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, lagi dikasihi, berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandar Johor Bahru, Datuk Adib Azhar bin Daud. Saya muliakan Setiausaha Majlis Bandar Johor Bahru, Timbalan Setiausaha, ketua-ketua jabatan, para pegawai dan seluruh warga Majlis Bandar Johor Bahru. Tak lupa kepada pengurusi majlis kita pada pagi ini, Tuan Haji Saleh, Ustaz Aiman dan juga saudara Mustafa Kamil yang turut bersama dengan kita pada majlis tadabbur Al-Quran ataupun budayakan Al-Quran pada pagi Khamis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan rahmat kepada kita semua. Asbab daripada majlis yang kita lakukan ini walaupun dilaksanakan secara maya, namun insya-Allah kita mengharapkan keberkatan dan rahmat dengan Al-Quran itu akan sentiasa bersama kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita dapat baca satu muka daripada surah Al-Baqarah ayat 102 sehinggalah ayat yang ke-105. Mari kita sama-sama tadabbur, baca dan cuba memahami ayat-ayat Al-Quran mengikut apa yang telah diajar oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, supaya dengan usaha ini kita cuba faham ayat Al-Quran seperti mana orang-orang terdahulu dan para ulama dahulu memahamkan kita bagaimana nilai dan bagaimana tingginya ayat-ayat Al-Quran yang dipanggil mukjizat ini
mendatangkan kesan kepada kita secara langsung. Baik, kita baca tadi ni ayat 102 yang agak panjang. Separuh daripada satu muka ni, satu ayat aja. Okay. Satu ayat iaitu ayat 102. Cerita berkaitan dengan satu perkara ingatan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang ilmu sihir. Tentang ilmu sihir, sejarah dia bagaimana dan bagaimana bermulanya, bagaimana kejahatan dan seumpamanya. Baik, pertama sekali sebelum kita cerita tentang tema sihir dalam muka surat 102 ini, asas kepada turunnya surah Al-Baqarah ini ataupun kategori surah Al-Baqarah ialah surah Madaniyah. Madaniyah maknanya surah yang turun kepada Nabi SAW selepas peristiwa hijrah. Maknanya Quran ni dia ada dua je, sama ada turun sebelum hijrah ataupun selepas hijrah. Kalau sebelum hijrah dipanggil kategori surah Makkiyah. Kalau lepas saja Nabi hijrah, turun ayat Quran, ayat-ayat itu dipanggil kategorinya Madaniyah. Dan dua-dua kategori ini berbeza. Sangat berbeza. Jadi surah Al-Baqarah ni yang kita baca sekarang ini, surah yang kedua dalam Al-Quran, dia merupakan surah Madaniyah. Bila sebut surah Madaniyah, surah yang turun selepas hijrah. Tema surah Madaniyah ini, Allah nak ceritakan asas-asas pembangunan negara yang terbaik. Kamu nak bina negara, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinah sebagai tapaknya, Madinah sebagai tempat induk, akhirnya kumpul kat situ semua sekali, yang akhirnya Islam akan bawa kepada kemenangan yang lebih besar. So asas dalam surah Al-Baqarah ni Allah nak bagi tahu ini perkara yang menjadi asas kerukunan rumah tangga. Kita baca nanti ni. Kisah bagaimana nak bentuk negara yang hebat bermula daripada asas rumah tangga yang baik yang dapat dipelihara daripada segala gangguan jin dan juga syaitan. Allah cerita kepada kita dalam ayat ini, dalam muka surat 102 ini, wahai manusia, kamu kena berhati-hati, jangan sampai kamu terperangkap dengan bisikan dan hasutan tipu daya syaitan yang telah pun berjanji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sejurus ditiupkan roh sahaja pada Nabi Adam. Mulai saat itu iblis kata, wahai Tuhan, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, aku akan sesatkan Adam dan keturunannya sampai kiamat. Sampai kiamat. Dan nampaknya siri penyesatan yang dilakukan oleh iblis dan syaitan ini berlaku pada setiap zaman. Antaranya zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Baik, ayat ni tadi kita baca, Allah nyatakan mereka ni membelakangkan kitab Allah dan ikut ajaran sihir yang dibaca oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Allah Sulaiman. Mereka ni siapa? Orang-orang Yahudi. Yahudi yang sudah tentu sejarah penentangan mereka ini kepada para nabi ini sangat banyak diceritakan dalam Al-Quran. Antara jenayah yang paling besar dilakukan oleh orang-orang Yahudi ni ialah mereka ni membunuh para nabi. Bukan satu nabi, bukan dua nabi, tapi lebih daripada itu. Jenayah yang paling besar. So kalaulah kaum ataupun puak kaum ini boleh bunuh nabi yang Allah utuskan kepada mereka, mereka juga telah melakukan banyak lagi siri jenayah yang lain. Apa yang mereka buat? Mereka telah mengikut ajaran sihir yang telah dibaca oleh puak-puak syaitan masa zaman Nabi Allah Sulaiman. Ayat 102 ni, kita jarang jumpa dalam mana-mana surah, mana-mana ayat. Jarang Allah ceritakan nama secara spesifik. Kita jumpa nanti nama malaikat yang disebut oleh Allah dengan Harut Marut. Satu lagi, Allah sebut nama tempat. Kita jumpa nama malaikat, namanya Harut Marut. Dan satu lagi, kita akan jumpa nama tempat ataupun nama satu tamadun yang kita pun belajar dalam sejarah, tamadun Babylon. Allah gunakan perkataan Babil. Jadi cerita dia macam mana? Allah nak beritahu kepada kita, wahai manusia, hati-hati. Sebenarnya, apa yang kamu faham, apa yang kamu buat, wahai manusia, kamu kata kamu buat ilmu sihir, belajar ilmu sihir ni, ini bukan daripada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman tak pernah amalkan sihir yang menyebabkan kekufuran. Tapi yang buat ini ialah puak-puak syaitan yang kafir dengan amalan sihirnya. Orang Yahudi dia buat satu penyelewengan yang sangat besar. Kalau hari ini kan tuan-tuan sekalian, hari ini kalau isu dekat Palestin, mereka kata, okey, ni Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa,
Dekat bawah Masjid Al-Aqsa ni ada satu yang dipanggil Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman ni binaan lah dia punya istilah kalau surat khabar dia dipanggil kuil Nabi Allah Sulaiman wal'iyadzubillah. Jadi asas sebelum ada Masjid Al-Aqsa yang menjadi rebutan orang Islam, tapak ni ialah tapak Haikal Sulaiman. Kenapa dia orang nak kerja macam tu? Sebab mereka kata Haikal Sulaiman ni sama macam kami. Sulaiman ni Nabi Allah Sulaiman ni macam kami. Macam kami maksud dia apa? Seolah-olah Nabi Sulaiman menganut agama macam mereka. Sedangkan Nabi Allah Sulaiman ni Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan berhala, syirik dan seumpamanya. Mereka buat fitnah, mereka kata ajaran mereka pada hari ini sama macam Nabi Allah Sulaiman. Itu satu. Yang kedua, mereka kata apa? Nabi Sulaiman ini merupakan Nabi yang ada kekuatan tersendiri sebab dia ini ada ilmu sihir. Satu, dia kata Sulaiman ni agama macam dia. Mereka dah sesat, dia kata Nabi pun sesat. Yang kedua, Nabi Allah Sulaiman ini mengajar ilmu sihir. Tuan-tuan sekalian, para ulama kata apa dalam ayat ni? Ada dua perkara. Nombor satu, Islam dan semua kebenaran tidak memerlukan sihir untuk ajak orang lain kepada kebaikan. Dunia hari ini dalam apa juga amalan kebaikan tak perlukan sihir untuk ajak orang baik, untuk ajak orang melakukan kebaikan. Sebab itu Nabi SAW Allah kurniakan mukjizat. Tak perlu sihir. Sebab itu perkara ni berlanjutan daripada zaman Nabi Allah Sulaiman sampailah kepada Nabi SAW. Mereka diperlihatkan oleh Allah mukjizat Nabi depan mata. Tapi yang disebut apa? Oh, Muhammad telah melakukan sihir. Antaranya peristiwa dia minta Nabi supaya tunjukkan bukti kamu ni Rasul. Kamu minta dengan Tuhan, bulan dekat langit boleh terbelah dua. Bila Nabi dah doa dengan Allah, Allah makbulkan, akhirnya nampak bulan terbelah dua depan mata. Mereka boleh kata, oh nampaknya sihir Muhammad dah menjadi. Tak habis-habis dia punya kepala ataupun pemikiran dia. Dia kata Nabi sihir. Bila sihir Nabi. Islam tak perlukan sihir, tak perlukan apa-apa bantuan daripada makhluk yang dikutuk oleh Allah, tak perlukan bantuan syaitan, tak perlukan bantuan jin dalam membawa manusia kepada kebenaran. Tapi hakikatnya siapa yang ajar ilmu sihir ni? Yang ajar ni syaitan. Allah sebut dalam ayat ni yang ajar sihir ni syaitan. Ayat ini sehingga baris ketiga ni kita baca, para ulama menyatakan ada dua perkara. Satu, ilmu sihir itu kufur. Kufur. Yang kedua, siapa-siapa juga yang dikenali sebagai sahir, orang yang mengamalkan ilmu sihir, orang yang percaya kepada sihir, orang yang buat sesuatu dalam hidup ataupun menyihir orang, maka orang itu kafir. As-sihru kufrun was-sahiru kafir dalam kitab begitu. Sihir ni kufur dan siapa juga yang terlibat dengan ilmu sihir ini kafir secara terang. Sebab tu Allah nyatakan wa ma unzila 'alal malakaini bi babil harut wa marut. So dalam keadaan begini, untuk menjelaskan keadaan, Allah telah mengutus dua malaikat. Kisah yang khusus Allah sebut, jarang Allah sebut nama malaikat selain daripada yang kita dengar, kita belajar Jibril, Mikail, Israfil, Munkar Nakir, Malik, Malaikat Ridwan dan seumpamanya. Tapi malaikat Harut Marut ini kita tak popular sangatlah bagi kita yang tak hafal nama-nama malaikat ni kan. Jadi orang Melayu dia sebut Karut Marut. Kalau kita baca ayat ni kan dia ada sebab kenapa orang kalau dengar ini semua Karut Marut ni. Tak salah sebut Karut Marut ni, tapi salah kalau nisbahkan Karut Marut itu kepada malaikat bernama Harut dan Marut. Malaikat ni diutuskan oleh Allah, dua malaikat yang ditugaskan untuk apa? Turun dekat satu tempat, satu tamadun, satu negara yang dipanggil Babil. Babil ni dekat mana? Di negeri Iraq. Kalau ikut dalam kitab Mu'jam Al-Buldan, ensiklopedia tentang bandar-bandar ataupun nama tempat dalam Al-Quran, Yaqut Al-Hamawi nama dia. Penulis buku ni kata, Babil terletak dekat negeri Iraq. Kenapa dekat negeri Iraq? Sebab kat situ bermulanya sejarah kehidupan baginda Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ni seorang Nabi yang banyak siri hijrah. Daripada Iraq, kemudian pergi ke Palestin, kemudian pergi ke Mesir, kemudian pergi ke Bumi Hijaz dan seumpamanya. Jadi kat sini bukan sekadar sejarah Nabi Allah Sulaiman, di Iraq juga dekat Babil juga merupakan sejarah kehidupan baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Sebab itu cerita ayahandanya bernama Azar sebagai penyembah berhala, kat mana peristiwa itu berlaku? Dekat negeri Iraq.
So balik pada cerita kita ni tadi, dua malaikat turun dekat satu bandar ni. Baik, dalam kitab sebut begini, kenapa diturunkan dekat satu tempat bernama Babil? Satu tamadun Babylon. Kita tu kalau belajar sejarah kan, tamadun apa? Mesopotamia, tamadun Cina, tamadun India, tamadun Babylon, macam-macam lah kita belajar kan. Dan bila sebut satu tamadun yang besar, besar dekat dunia ni, sudah pasti banyak berlaku persaingan, pertembungan antara mungkin dua kuasa besar, tiga kuasa besar dan seumpamanya, masing-masing cuba bersaing antara satu sama lain. Kalau boleh aku nak dapat lebih daripada kamu. Jadi bila banyak persaingan ini, akhirnya mereka terjebak dengan permainan yang telah dimulakan, dipopularkan oleh makhluk bernama syaitan. Jadi mereka mengajar sihir. Syaitan ajar sihir. Yang ajar tu syaitan. Malaikat ni turun untuk apa? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Malaikat ni turun untuk beritahu kepada mereka, untuk menasihatkan mereka. Malaikat ni beritahu, kami diutuskan ni nak beritahu jangan amalkan ilmu sihir. Malaikat ni turun bukan untuk cerita sihir ni nak buat ni macam mana, sihir ni macam mana. Malaikat ni diutuskan oleh Allah supaya apa, beritahu kepada masyarakat dekat situ, jangan kamu sesekali terjebak dengan ilmu sihir. Sihir ni kamu kena tinggalkan. Dan kami ni merupakan satu ujian. Innama nahnu fitnah. Ini merupakan satu ujian yang kami nak pesan kepada kamu semua, wahai penduduk Babylon, tinggalkan sihir yang menjadi cara hidup kamu pada hari ini. Kita sebutkan tadi kan, kebenaran tak perlukan sihir untuk nak ajak orang. Kerana itu, dia punya kaitan cerita ni, kita tak pelik bila baca zaman Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, Fir'aun, dia punya tentera ataupun dia punya penyokong dia siapa? Orang-orang yang dipanggil ahli tukang sihir. Dan akhirnya yang orang sihir ni tadi boleh beriman dengan ajaran dibawa oleh Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Macam mana orang yang mengamalkan ilmu sihir tiba-tiba boleh masuk Islam ikut agama Nabi Musa? Sebab apa? Allah bukakan pintu hidayah untuk mereka ini dan mereka nampak kebenaran. Baik, balik pada cerita ni tadi, kenapa Allah sebut nama malaikat ni Harut Marut? Sebab orang Yahudi sekali lagi mereka fitnah. Tadi fitnah Nabi Allah Sulaiman. Mereka fitnah pula. Ni malaikat ni kata dia, malaikat ni lah yang menjadi punca ataupun bermulanya ilmu sihir. Tadi mula-mula dia kata Nabi Sulaiman amalkan ilmu sihir. Dapat ilmu sihir ni daripada mana? Daripada malaikat yang ajar. So yang ajar sihir ni malaikat. Sedangkan Allah bagi tahu dalam ayat yang kita baca ini, malaikat ni turun dekat dunia, dekat satu tempat bernama Babil, nak bagi tahu kepada orang sihir ni macam ni, sihir ni macam ni, bukan untuk buat. Tapi nak bagi tahu ini larangan 1, larangan 2, larangan 3. Namun nampaknya mereka menyanggah apa yang telah diterima pada waktu itu. Malaikat mereka fitnah, Nabi mereka fitnah. Jenayah apa lagi lebih besar daripada itu selain daripada yang kita baca kisah-kisah Yahudi ni tadi kan. Apa yang mereka buat? Allah dah bagi dah. Ini ingatan dia, ingatan 1, 2, 3 dan seumpamanya. Namun mereka belajar juga. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tuan-tuan sekalian, Allah detailkan kepada kita bahaya sihir ni macam mana. Bahaya sihir ni, ada orang yang belajar dari mereka berdua. Allah sebut, ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isteri, padahal mereka tak akan dapat sama sekali beri mudarat atau bahayakan dengan sihir itu, melainkan dengan izin Allah. So maknanya nak kata, kerana degilnya mereka ini, apa dia punya tanda degil dia? Mula-mula yang awal tadi. Wattaba'u ma tatslus syayatin. Mereka dah ikut jejak langkah syaitan, dah mengenepikan isi kitab Taurat. Kalau bahasa mudahnya pada hari ini, agama ni tak ada dah. Yang penting apa aku nak, aku dapat. Cita-cita aku tercapai. Yang penting aku dapat kalahkan orang. Kitab dah tak ada dah. Cerita Quran, hadis dah tak ada dah. Jadi kalau itulah dialognya ataupun siri ulangan yang berlaku pada hari ini, skripnya sama aja. Cuma beza dia, oh ni Yahudi, ni orang ni zaman sekarang. Jadi jangan diulang balik kejahatan-kejahatan lampau yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka belajar. Siapa mereka ni? Orang-orang Yahudi. Belajar ilmu sihir. Tujuan dia apa? Nak memisahkan antara suami dan juga isteri. Tuan-tuan sekalian, ini satu perkara yang sangat-sangat bahaya.
Istilah orang Melayu mungkin sebut apa, santau. Rasa tak puas hati dengan orang ni, pergi buat sesuatu, jumpalah orang itu, orang ini yang katanya boleh buat sesuatu. Baik-baik suami isteri ni tiba-tiba jadi menyampah tak pasal-pasal. Tak ada sebab, tak ada apa. Bukanlah ada buat perkara yang mungkin dosa dan seumpamanya, tiba-tiba tak suka, tiba-tiba rasa menyampah, tak nak tengok muka, padahal sehari dua sebelum tu baik aja. Kena semak baik-baik, takut-takut ada perkara yang kacau kat tengah-tengah tu tadi. Dan inilah fungsi antara fungsi sihir, memisahkan suami isteri. Berlaku tak? Banyak berlaku. Tuan-tuan boleh rujuk dalam buku yang ditulis oleh almarhum Dr. Amran Kasimin. Dr. Amran Kasimin sama dengan almarhum Dr. Harun Din kan, ada dalam bab nak menjaga kehidupan kita daripada gangguan syaitan dan seumpamanya. Jadi kata dia dalam buku dia tu kan, buku apa? Rawatan Islam tu, kita kena amal dan jangan tinggalkan amalan 3 qul ataupun 4 qul. Sekurang-kurangnya kalau tak dapat 4, kalau tak dapat 3, 2 ni yang dipanggil istilahnya oleh Nabi SAW dalam hadis dengan nama al-muawwizatan. Ini penyakitnya, 102 ni penyakit dia. So solusi dia macam mana? Sama-sama kita amalkan 2 surah yang menjadi pelindung. Al-muawwizatan maknanya 2 surah yang menjadi pelindung. Surah apa? Qul a'udzu birabbil falaq, baca sampai akhir. Kemudian qul a'udzu birabbin nas. Nabi SAW menyatakan tidak pernah turun ayat Al-Quran yang isi kandungannya lebih hebat daripada kedua-duanya ni. Jadi kita bacalah, sama ada mungkin baca lepas sembahyang, sama ada baca sebelum tidur, sama ada adalah waktu-waktu kita boleh amalkan 2 qul ataupun 3 qul ataupun 4 qul menjadi pelindung. Jangan sampai terkena ataupun terjebak dengan perkara seperti ini. So boleh tak sihir yang dia orang buat ni memisahkan suami isteri? Jawapannya boleh. Boleh, sebab itu yang mereka buat. Akhirnya pisah suami isteri. Sebab itu kita cerita tadi konteks asal, sebab turun ayat ni apa dia? Surah Al-Baqarah turun selepas hijrah. Nabi nak bina negara. Nak bina negara ni bukan hari ni buat esok boleh aman makmur. Hari ni buat 2-3 hari boleh makmur, tidak. Nabi sampai peringkat, sampai akhir hayat Nabi SAW 23 tahun. Kita tengoklah tempat kita kan, berapa puluh tahun merdeka. Ada aja nak diuruskan, yang nak dijaga dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab komponen dalam negara ni dengan masyarakat, dengan individu, dengan keluarga. Jadi perkara seperti ini nak dijaga asas kepada kerukunan sebuah negara ni daripada rumah tu sendiri. Suami dan juga isteri takut-takut diganggu dengan hasutan dan tipu daya syaitan. Hakikatnya Allah sebutkan, hakikatnya tidak akan berlaku suatu mudarat. Sihir nak mudaratkan orang, nak dengki orang. Hakikatnya tak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Asbabnya sihir lah. Kalau orang kata kenapa ni, dia ni kena sihir, dia orang ni kena santau, dia ni kena apa istilah dia panggil, pelalau lah, macam-macam lah. Orang Melayu kan kaya nama-nama macam tu kan. Ada pelalau, ada pemisah, ada macam-macam. Jadi memanglah itu dia punya kejahatan dia, asbab dia, tapi semua itu dengan izin Allah. Allah yang mengizinkan. Sebab itu kita dalam kaedah yang terbaik dipesan juga oleh para ulama, termasuk dalam kitab almarhum Dr. Amran Kasimin kan, orang yang banyak berinteraksi dengan hal-hal yang macam ni, ilmu-ilmu berkaitan dengan pelindung diri dan seumpamanya. Biasa selain daripada ilmu santau ni, dia orang guna pada makanan. Contoh pada makan. Adakah makanan kita ni kita masak kat rumah tu, insya-Allah lah tuan-tuan kan, beli kat pasar kita masak. Contoh kalau kita berjalan, kita singgah satu tempat yang tak pernah kita pergi, kita pergi berjalan satu tempat yang tak pernah kita sampai, makanan tu halal, insya-Allah halal. Kita nak pastikan tak ada unsur-unsur yang kita tak nampak lah. Kaedah dia macam mana? Cepat-cepat kita padamkan, kita tutup benda tu semua dengan baca Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Doa ni ringkas. Doa apa ni? Doa makan. Memang doa makan. Tapi dalam doa makan itu rupanya Nabi SAW ajar kita, kalaulah ada unsur-unsur yang tak elok, yang orang nak khianat melalui makanan, orang bagi pada kita makan, insya-Allah terhijab, takkan berlaku pun orang nak sihir melalui makanan, santau dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab kita dah minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tu penting. Khususnya pada nak makan tu tadi. Berlaku sesuatu dengan izin Allah.
Dan mereka belajar, hakikatnya orang-orang Yahudi ini belajar ilmu sihir, perkara yang langsung tak mendatangkan manfaat. Mereka ni melakukan perkara yang mudarat, dan akhirnya mereka ni termasuk dalam kumpulan orang-orang yang rugi. Hari akhirat esok mereka akan menerima balasan yang setimpal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam hal ini kita tengok surah Al-Baqarah, tema dia banyak. Banyak sangat tema. Walaupun tajuknya lembu betina. Al-Baqarah lembu betina. Tapi dalam surah Al-Baqarah juga ada cerita tentang sihir, ada cerita tentang jin, tentang syaitan, tentang iman, tentang negara dan seumpamanya. Jadi inilah perangai dan tabiat orang-orang Yahudi yang diteruskan sampai hari ini. Keturunan mereka bersambung daripada ribuan tahun ni. Cerita zaman bila ni? Zaman Nabi Allah Sulaiman. Turun ke bawah sampailah zaman Nabi SAW, takkan habis. Dan begitulah tabiat Yahudi sampai hari kiamat, sehingga akhirnya mereka ini jadi satu kaum yang dibunuh oleh baginda Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Baik, ayat 103. Allah berfirman, walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Kalaulah mereka ini tetap beriman dan bertakwa, nescaya mereka akan dapat pahala. Sesungguhnya di sisi Allah itu pahala yang lebih baik kalau mereka mengetahui. Hidup kita ni kan tuan-tuan sekalian, misi hidup kita ni apa? Nak cari pahala. Nak cari pahala. Majlis belajar Quran ni pun misi dia apa? Nak cari pahala. Dan kita tak tahu macam mana keredaan Allah ni beri kepada seseorang ni bahagian mana dalam banyak-banyak amalan. Amalan mana yang Allah paling redha jadi asbab untuk masuk syurga bagi setiap orang ni kita tak tahu. Sebab itu dalam hadis-hadis Nabi SAW, macam mana ada orang yang Nabi cerita, Nabi kata, aku diperlihatkan oleh Allah, ada orang yang sedang berseronok di tengah-tengah syurga. Bukan dekat pintu lagi. Nabi kata, aku nampak dekat tengah-tengah syurga. Maka bila dia tanya orang ni, kenapa? Apa yang dia orang buat ni sampai Allah berikan layanan yang sebegitu rupa istimewanya kat tengah-tengah syurga ni? Orang ni masa dekat dunia suka kerja dia apa? Kalaulah ada perkara yang menghalang di tengah-tengah laluan orang ramai, dia ni suka mudahkan laluan orang. Mungkin ada halangan, ada perkara yang misal kata boleh mendatangkan mudarat. Kerja dia apa? Lapangkan urusan orang. Jalan yang mungkin ada masalah diratakan, mudah bagi orang lalu. Itu je kerjanya. Bukanlah kata sampai macam orang ni tak tidur malam sebab tahajud sembahyang 100 rakaat. Kita nak kata macam tu sekali tawaran yang Allah berikan. Ada yang masuk syurga sebab berikan haiwan, makanan, minuman. Ada orang masuk syurga, mudah sangat masuk syurga sebab tak ada masalah hidup dengan jiran. Masing-masing hidup dengan hati baik. Kita ni belajar, ingatkan diri kita semua termasuk diri saya, macam mana kita nak didik diri kita supaya hidup ni dengan baik hati lah. Hati kita baik. Sangka baik kepada orang, berlapang dada. Berapa banyak siri kerosakan dekat dunia ni. Kerosakan dekat dunia bermula daripada hasad. Bermula daripada tak puas hati, bermula daripada dengki. Apa-apalah. Kerana itu kita lihat, inilah dosa pertama anak Adam dekat dunia. Dosa pertama anak Adam. Mula-mula sekali hidup kat dunia ni, setelah Nabi Adam keluar daripada syurga, hidup kat dunia, apa masalah nombor satu? Hasad, dengki yang berlaku di antara anak Nabi Adam alaihissalam. Tapi tengoklah macam mana bisikan syaitan yang akhirnya mula dengan hasad, dengki, ujungnya sampai kepada peringkat boleh apa nama? Boleh bunuh. Boleh bunuh orang lain, boleh bunuh saudaranya sendiri, dan seumpamanya. Line saya clear ke ni? Ada macam terputus ke? Baik, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Dalam hal ini, bila diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat yang ke-104, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Sadaqallahul azim. Allah nyatakan, wahai orang yang beriman, jangan kamu mengatakan ra'ina. Orang-orang di Mekah ni kan, bila dijumpa dengan Nabi SAW, dia boleh sebut ra'ina. Maksud dia apa? Tengoklah kami, jagalah kami. Kata-kata ini di hadapan baginda Nabi SAW.
ra'ina ni bahasa yang tak apa dipanggil, tak beradab lah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bahasa yang terbaik sebut dengan Nabi ni untuk nak bimbing kamu, sebut unzurna. Lihatlah kami, bantulah kami ya Rasulullah, ajarkan kami. Orang-orang kafir ni kata Allah akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan kalau kita perhatikan macam mana kehidupan kita sebagai mukmin, sebagai orang yang cuba nak belajar sesuatu daripada kehidupan kita ni, mengambil ibrah daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Tadi dalam ayat 103 cerita kita apa, misi kita nak dapatkan pahala. Nak dapatkan pahala. Yang kedua, ayat 105, kita nak mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan hidup kita penuh dengan rahmat. Penuh dengan rahmat. Kerana apa? Sebab ahli kitab ataupun dipanggil orang-orang musyrikin ini, mereka langsung tak mengharapkan pun rahmat dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak nak perkara itu semua. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan ataupun Allah akan berikan rahmat kepada siapa yang Allah nak. Sebab itu tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, dalam hal kita meneliti kisah seperti ini, macam mana perbandingan yang berlaku di antara orang-orang kafir di Mekah dan Madinah, mereka yang menerima ajaran daripada Nabi SAW, tapi masih lagi tak dapat nak terbuka hatinya untuk menerima hidayah. Mereka ini orang yang hidup tengok Nabi depan mata, tapi malangnya mereka langsung tak terbuka hati untuk nak mengikut ajaran Nabi SAW. Kan kita baca kan? Kita baca kisah-kisah kenapa orang yang dah hidup bersama Nabi ni berpuluh tahun. Berpuluh tahun hidup dengan Nabi. Tapi malangnya sampai kepada peringkat berjiran dengan Rasulullah, langsung tak boleh terima hidayah, dan akhirnya mereka ini masuk dalam kumpulan orang yang matinya dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir. Jiran dengan Nabi ada tak? Ada. Tapi sampai satu peringkat, walaupun jiran dengan Nabi, tapi tak dapat nak terbuka hatinya untuk nak menerima hidayah. Kerana itu tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, bersyukurlah kita ini jadi kumpulan yang pernah disebut oleh Nabi SAW. Mereka kata, ya Rasulullah, soalan daripada sahabat, ya Rasulullah, kami ini beruntung dapat bersama dengan kamu ya Rasulullah. Ayat daripada sahabat. Kami ini beruntung dapat bersama dengan kamu ya Rasulullah. Jadi soalan daripada sahabat, ada tak nanti orang yang lebih beruntung daripada kami? Soalannya, ada tak lagi orang yang lebih beruntung daripada kami? Maka Nabi SAW menjawab, ya, ada lagi orang yang lebih beruntung daripada kamu. So Nabi tanya jawab gitu. Sahabat kata, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka ni merupakan orang yang tak pernah melihat aku, dia tak pernah jumpa aku, tapi nanti akhir hayat ataupun hujung kehidupan mereka ni beriman dengan ajaran yang aku bawa. Jadi mudah-mudahan yang Nabi sebut itu, Nabi maksudkan itu untuk kita lah semua ni yang tak pernah tengok Nabi, yang tak bersama dengan Nabi, tapi beriman dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Kerana itu tuan-tuan rahmat Allah sekalian, kita baca Quran hari ini, hidup nak belajar jadi orang baik, untuk kita nak rasakan, ya Allah, berapa banyak kebaikan yang kami terima hari ini berkat daripada satu ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Dan dengan sebab kami terima syariat begitulah, hidup kami pada hari ini selamat berkat daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ribuan tahun yang lalu. Kerana itu Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi kata apa? Sunat bagi kita semua ni, sunat melakukan apa-apa kebaikan dimulakan dengan selawat. Contoh, kalau kita nak masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu doanya kan, wahai Tuhan, kami mohon kepadamu agar bukalah pintu-pintu rahmat untuk kami. Bukakan pintu rahmat. Sebelum baca doa masuk masjid, Imam Nawawi kata apa? Sunat didahulukan dengan selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa?
Sebab dengan ada Rasulullah lah, adanya syariat sembahyang, adanya solat berjemaah, adanya untuk kita pergi masjid surau dan seumpamanya. Ya, sunat memulakan suatu kebaikan itu dengan selawat. Maka tuan-tuan rahmat Allah sekalian, semua perkara yang kita lakukan pada hari ini, semua yang kita lakukan pada hari ini berkat daripada doa yang dibacalah ataupun dipohon oleh Nabi SAW. Ya, Rasulullah dah wafat, tapi doa Nabi berkekalan untuk kita sampai hari ini. Apa antara doa Rasulullah ni? Antara doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Tuhan, berkatilah umatku yang hidupnya bermula dengan waktu pagi. Siapa-siapa pun di kalangan kita yang contohnya bermula hidupnya dengan waktu pagi, bermula dengan bangun awal sebelum subuh, dengan mungkin tahajudnya, dengan baca Quran dan lain-lain, hidup kita akan seiring dengan doa yang pernah dibaca, yang pernah didoakan oleh baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat manfaat, mengambil ibrah daripada ayat 102 hingga 105 surah Al-Baqarah ini, dan mudah-mudahan ibrah yang Allah ceritakan ini, walaupun pada cerita zaman Nabi Allah Sulaiman, cerita tentang negara yang dipanggil Babil ataupun Babylon ribuan tahun silam, tapi cerita ni untuk kita. Supaya apa? Supaya kita berwaspada, mudah-mudahan terpelihara daripada segala macam gangguan, hasutan, tipu daya syaitan. Ada dia punya bahayanya, ada dia punya musibahnya, tapi rahmat daripada terutusnya Nabi SAW, Allah berikan penawarnya. Ada yang kita nak baca, ada doa yang boleh kita amalkan, mudah-mudahan terselamat semua insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itu dulu yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah akan rahmati kita semua. Saya doakan seluruh warga Majlis Bandar Johor Bahru ini berada dalam peliharaan Allah. Misi tuan-tuan mungkin untuk nak mudahkan urusan orang ramai. Majlis ni dia punya banyak kerjanya tu macam-macam lah SKT-nya kan, tapi tujuan apa? Mudahkan urusan orang. Bila kita berada di mana-mana posisi sekalipun, setinggi-tinggi jawatan, sampailah yang paling rendah dan seumpamanya, niatkan dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan aku dapat berikan sumbangan, mudahkan urusan orang. Mudah-mudahan dengan sebab kita, urusan orang jadi senang. Orang macam ni juga akan dikurniakan rahmat yang seluas-luasnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga nanti. Jadi sekadar itu dahulu, mudah-mudahan dapat manfaat. Mohon maaf salah silap. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, Tuhan kami, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikan manfaat pada ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Allahumma rabbi yassir umurana fi dunya wal akhirah. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assirna yassir 'alaika yassir. Wahai Tuhan kami, permudahkan segala urusan kami. Sesungguhnya memudahkan perkara yang sukar itu ialah mudah bagimu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Hanafi bin Rahman atas pengisian yang bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua warga Majlis Bandar Johor Bahru dan warga kota yang hadir dalam program pembudayaan Al-Quran kita pada minggu ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada pertemuan yang akan datang, waktu dan hari seperti biasa. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.